Kami ada 30 hari untuk isytihar harta. Anak Dr. M ingatkan SPRM. Dua anak Dr. Mahathir mengingatkan Suruhanjaya SPRM yang mereka diberikan 30 hari untuk isytihar harta. Mirzan dan Bahuzani dalam kenyataan berkata mereka telah diminta anti rasuah untuk isytihar harta dari 1981. Menurutnya proses mengumpul segala maklumat perlukan bantuan tiap pihak berkaitan. Untuk mengelakkan salah faham, lebih baik pihak semua mengelak daripada memberi kenyataan berhubung kes ini. Tugas mengumpul selama 43 tahun adalah mustahil dan kami memohon kesabaran dan dalam memenuhi permintaan SPRM. Dalam masa yang sama, SPRM syak Daim ada banyak lagi harta belum isytihar. Suruhanjaya Pencegahan Malaysia mungkin memanggil Daim Zainuddin sekali lagi bagi membantu siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan. Ini setelah agensi anti rasuah itu mengesyaki Daim mungkin mempunyai lebih banyak harta yang belum diisytiharkan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Azam Baki, pegawai penyiasat agensi ini baru-baru menerima maklumat mengenai aset milik Daim kini sedang berusaha untuk menyiasat kesahihan dakwaan tersebut. Kita kena buat banyak pengesahan harta-harta yang tidak diisytihar. Jadi menjadi tanggungjawab kita untuk menyemak harta-harta kita dapat maklumat diisytihar, katanya. Azman pun enggan mendedahkan lebih lanjut. Baik. So daripada sini tuan-tuan, sebenarnya kalau ikutkan banyak lagi aset-aset menurut Azam Baki kan, Tuan Sadiq Sigaraga pula kan, di dalam negara, di luar negara. So kita biarkan SPRM menyelesaikan isu ini. Okay, last point kita pada hari ini. Tuan-tuan, antara contention perkara yang dibahaskan oleh Perikatan Nasional, mereka mengatakan bahawa kerajaan perpaduan ini adalah kerajaan yang tidak sah. Satu. Ada yang mengatakan kerajaan ini adalah kerajaan yang tidak mengikut perlembagaan. Dua. Okay. Yang tu boleh tolak tepi. Tetapi timbul timbul pendedahan baru-baru ini, which is bukan benda yang baru pun. Yang di-Pertuan Agong menyatakan bahawa sebenarnya kalau ikutkan yang menolak untuk membentuk kerajaan perpaduan adalah Perikatan Nasional. Okay, benda ini bukan baru. Yang di-Pertuan Agong akhirnya mendedahkan sendiri, bekas yang di-Pertuan Agong daripada Pahang, Sultan Abdullah mendedahkan bahawa yang menolak kerajaan perpaduan sebelum ini adalah dari Perikatan Nasional. Sebelum ini kita yang cakap kan. Sekarang ini Agong sendiri cakap. Kenapa bertolak? Kenapa tolak permohonan daripada Yang Pertuan Agong untuk membuat atau membentuk kerajaan itu, kerajaan perpaduan? So ini jawapan daripada Hadi. PAS tolak perpaduan dengan pihak nyata zalimnya. Okay. Abdul Hadi menegaskan partinya tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa dan bukan sebaliknya dianggap sebagai Islam sekular yang tidak berkuasa. Kata Presiden PAS itu, Islam sekular tersebut dicatatkan oleh penjajah dengan meninggalkan petunjuk Allah. Seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan sekarang. Mengulas mengenai aspek perpaduan yang kini menjadi perbincangan, Abdul Hadi berkata perkara itu dilihat penting sehingga menjadikan semua menguar-nguarkan perpaduan. Okey, saya jawab tentang perkara ini. Hadi menyebut Islam yang berkuasa dan bukannya Islam sekular. Number one, Tuan Guru Haji Hadi. Tidak ada istilah Islam sekular. Tidak ada istilah Islam liberal. Tidak ada istilah Islam madani. Tidak ada istilah Islam hadari. Tidak ada istilah Islam PAS pun. Islam adalah Islam dan Islam tidak dimiliki oleh mana-mana individu. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana kumpulan. Islam tidak dimiliki oleh mana-mana bangsa sekalipun. Itu yang pertama yang kita kena jelas. Hanya kerana berserban, berjubah, kita kata belajar kat Timur Tengah, belum tentu Islam itu ada pada kita. Sebab Islam adalah sesuatu yang hidup di dalam perbuatan, di dalam percakapan, di dalam pemikiran, di dalam keimanan kita. Dan bukan tugas manusia mempersoalkan Islamnya orang lain atau tidak. Islam itu bukan negara. Islam itu bukannya daripada cara kita berpakaian. Islam itu bukan daripada cara kita memerintah. Islam itu bukan daripada cara kita bercakap. Islam itu kafah. Islam itu keseluruhannya. Islam itu syumul. Islam itu merangkumi segala-galanya. Nah, kalau kita faham konsep Islam syumul, maka kita akan faham di dalam Islam sekular tidak wujud. Di dalam Islam sekular tidak wujud.
Jadi bila Hadi bercakap soal sekular, dia masih berpemikiran seperti Muhammad Kutub yang ekstrim tahun, saya tak ingat tahun bila lah. Beliau hidup kan 40-an, 50-an je tu, 60-an mungkin. Yang melihat bahawa negara kita adalah ada dikotomi Islam dan Jahiliah. Walhal, bila kita faham Islam yang sebenar, itu bukan kaedah atau itu bukan pemikiran Islam yang sebenar. Saya kata sekali lagi, di dalam Islam, istilah sekular itu tidak boleh hidup dan wujud. Kenapa? Istilah sekular ini adalah istilah yang diwujudkan semasa zaman Renaissance apabila melibatkan pihak gereja dan raja. Pada masa itu, gereja dan raja yang memerintah negara. Dan kita kena faham, di dalam Christianity, dia tidak ada undang-undang syariah sebagaimana yang ada dalam Islam. Dia ada undang-undang, tetapi apa orang kata, the kematangan undang-undang ataupun kematangan jurisprudence atau fiqh di dalam jenayah ataupun di dalam undang-undang Kristian terlalu jauh berbanding dengan fiqh di dalam undang-undang Islam yang lebih, orang kata apa, yang dah dibahaskan ribuan tahun. Kenapa saya kata saya membahaskan tidak ada istilah Islam sekular? Kenapa saya kata demikian? Okey, tak tahu tuan-tuan, tuan-tuan dengan live saya memang berasap kepala. Saya bahaskan begini. Di dalam Islam, dia ada satu kaedah, iaitu selain daripada ibadah dan juga akidah, semua perkara adalah dibenarkan, adalah halal, adalah harus, melainkan ada nas menegah. Kaedah ini. Kaedah ini sebenarnya yang akan menafikan sekularisme. Kaedah ini yang akan menafikan sekularisme. Qardawi menulis dalam Fiqh Daulah, Islam, negara, so-called negara Islam, bukan negara teologi. Bukan negara yang diperintah oleh ustaz. Hanya kerana negara itu presidennya seorang ustaz, bukan bermaksud negara itu negara Islam. Negara ataupun pemerintah Islam yang sebenar adalah di mana negara itu faham bahawa mereka akan melaksanakan apa sahaja selagi mana tidak menyanggah Al-Quran dan Sunnah, mereka akan lakukan. Maka bila sekular datang, dia kata nak asingkan agama daripada pemerintahan. Bagaimana mereka nak mengasingkan agama daripada pemerintahan, sedangkan segala-gala perkara tentang pemerintahan yang tidak bercanggah dengan Islam, itu adalah agama. Jadi sekular akan gagal dekat situ. Kerana apa sahaja yang tidak menyanggah syarak, maka itu adalah agama. Contoh tuan-tuan, apakah hukum membuat perlembagaan? Apakah hukum buat perlembagaan? Saya tanya tuan-tuan, apakah hukum buat perlembagaan? Nabi tak pernah buat perlembagaan. Dia ada piagam Madinah, tapi itu bukan perlembagaan, itu perjanjian. Perlembagaan, constitution adalah satu perkara. Apa hukum? Adakah tidak ada di dalam undang-undang ataupun di dalam hukum yang qat'i perlembagaan Islam? Kalaupun ada, adakah perlembagaan dekat mana-mana negara termasuk PAS mengikut perlembagaan yang ada di dalam, dikatakan ada itu secara 100%? Ataupun dia akan buat perlembagaan mengikut kesesuaian masa, zaman dan juga keadaan. Nah, kalau dia boleh ikut kesesuaian masa, keadaan dan zaman, di situ kita nampak keluasan Islam. Sebab itu sekular, dia takkan boleh nak ceraikan Islam. Kita berada di mana sekalipun, di negara mana sekalipun, sekular takkan boleh nak pisahkan kita daripada agama kita. Kerana agama kita mempunyai keluasan. Saya kata tadi, undang-undang Islam punyalah sikit yang qat'i. Tuhan, Al-Quran dan Sunnah boleh senaraikan. Benda yang haram punyalah sikit di dunia ini sampai Al-Quran dan Sunnah boleh senaraikan. Yang halal itu terlalu banyak. Tapi yang sikit itulah kita duk nak emphasize, kita duk nak tekan sangat. Sedangkan keluasan itu terlalu besar. Waktu itu bila saya kata, sebenarnya daripada segi perlembagaan, bila orang PAS mempersoalkan, perlembagaan kita, perlembagaan kafir. Saya tanya, kalau nak buat perlembagaan Islam tu macam mana? Sebab kalau kamu buat perlembagaan lain daripada perlembagaan sekarang, still itu perlembagaan kamu yang buat. Still dibuat oleh manusia. So, apa bezanya di antara perlembagaan sekarang dengan perlembagaan yang kamu buat?
It still adalah perlembagaan yang dibuat oleh manusia. Hanya kerana dibuat oleh orang kafir tidak menjadikan perlembagaan itu haram atau tertolak. Komputer ini, phone ini, apa orang kata, TikTok, WhatsApp, Twitter, semua ini, semua orang kafir punya. Adakah kita patut tolak semua ini? Sebab itu saya kata, bila kita ada orang semisal Hadi ini, kan, menjadi pemerintah, menjadi ketua kepada yang membawa suara Islam, dia telah membawa suara Islam yang salah. Bagi saya, suara Islam yang menyempit, yang jumud, yang tidak melihat kepada keluasan Islam. Sedangkan Rasulullah SAW, bila baginda menghantar sahabat untuk berdakwah di negara lain, baginda berkata, permudahkan, jangan menyusahkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. Permudahkan, jangan menyusahkan. 3 kali baginda sebut. Saya tertarik dengan kata-kata Mufti Perlis yang dia kata, dalam hal ibadah, dalam hal akidah khusus, ibadah khusus akidah, Islam ni sangat strict. Kita ni sangat strict dalam hal akidah, dalam hal ibadah, sangat strict. Sampaikan menyelisih sikit pun kita tak nak kerana takut tergelincir. Tetapi selain daripada itu, sebenarnya Islam ni mempunyai keluasan. Keluasan yang sangat luas. Tapi kalau kita terlalu memberatkan, menyempitkan keluasan itu, akhirnya tuan-tuan baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ni adalah surah bermaksud lembu. Kenapa lembu, tuan-tuan? Tuan-tuan baca, kenapa surah Al-Baqarah dinamakan surah lembu? Sebab orang Yahudi di dalam surah itu, Tuhan Allah SWT perintahkan mereka terlalu bertanya. Cari lembu bagaimana, rupa bagaimana, warna bagaimana, lidah macam mana, bentuk macam mana. Akhirnya benda tu menyusahkan dia. Padahal arahan awalnya mudah, cari lembu, sembelih. Tapi kenapa mereka beralasan-alasan? Ada 2 sebab. Pertama, mereka malas nak buat. So dia cari alasan. Yang kedua, kononnya mereka tertipu. Kononnya mereka nak supaya nampak, oh, aku lebih Islam. Jadi mereka menyempitkan Islam yang sebenarnya luas. So, bila dia kata Islam liberal, inilah Islam liberal. Tuan-tuan, tidak ada istilah Islam liberal. Liberal bukan agama pun. Dan Islam itu sendiri sangat luas sifatnya. Sangat luas sikapnya. Tetapi bila mereka menggunakan neraca mereka sendiri untuk nak menilai agama atas pemikiran mereka, termasuk kes Nick Allen, kan? Ini yang jadi dia. Sebab itu hashtag Pasik, tuan-tuan. Boleh tak? Hashtag Pasik. Akhirnya, mereka yang tak sealiran, itulah kafir, itulah liberal, itulah zalim. Dia tuduh macam-macam kita. Kita ni lah zalim, kita ni lah pasik, kita ni lah liberal, kita lah itu, kita lah ini. Padahal sebenarnya, mereka lah yang menyempitkan Islam itu sendiri. Hashtag Pasik, tuan-tuan. Hashtag Pasik. Come on. Hashtag Pasik. Boleh?